Baik, cadangan kerajaan untuk menggubal dan mengkaji bagi membolehkan syarikat kewangan menawarkan pinjaman secara dalam talian antara yang menarik perhatian dalam sidang Dewan Rakyat pagi tadi. Untuk butirannya, kita bersama wartawan Raja Farhani Amanda Raja Faisal di Parlimen. Silakan. Baik, terima kasih Syahira. Kerajaan sedang menggubal dan mengkaji beberapa permohonan bagi membolehkan syarikat-syarikat peminjam wang beroperasi secara atas talian. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Zuraida Kamarudin berkata, melalui penggubalan akta ini, ia dapat melindungi pengguna supaya tidak dianiaya. Masih lagi dalam peringkat penggubalan SOP ataupun pindaan akta-akta yang membolehkan kita membuat pinjaman secara digital dan tidak secara konvensional. Jadi kita akan melihatkan perkara ini sebagai satu perkara yang positif kerana memudahkan transaksi di antara peminjam dan dengan yang tukang pinjam. So ini tengah diteliti dan insya-Allah kita akan memperketatkan juga kawalan peminjam dengan meminjam dengan kita sedang bergubal juga akta kredit pengguna yang akan melindungi pengguna dengan lebih baik dan supaya mereka tidak dianiaya. Terima kasih. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Bera Datuk Seri Ismail Sabri mengenai tindakan kerajaan sama ada menggubal akta sedia ada dalam mengawal peminjam wang secara atas talian. Tambahnya, KPKT sehingga kini tidak meluluskan apa-apa syarikat peminjam wang secara atas talian. Zuraida turut memaklumkan di peringkat kredit komuniti pihaknya menerima 1,416 aduan dari tahun 2017 hingga 2019. Daripada jumlah itu, 469 kes membabitkan pertuduhan di mahkamah, manakala 291 kompaun dikenakan. Walaupun kerajaan sentiasa memastikan hak rakyat Malaysia di luar negara terpelihara, namun isu membabitkan pekerja dan majikan yang berlaku di luar negara bukan dalam bidang kerajaan. Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Marzuki Yahya menasihati pekerja yang ingin bekerja di luar negara untuk berhati-hati dengan tawaran serta faham dengan kontrak dan undang-undang sesebuah negara. Terdapat seramai 35,783 orang rakyat Malaysia yang telah mendaftarkan diri dengan pejabat-pejabat perwakilan Malaysia di luar negara. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan sentiasa prihatin terhadap isu-isu yang dihadapi oleh rakyat Malaysia di luar negara tanpa mengira negeri asal mereka dalam hal ini. Kerajaan sentiasa menekankan supaya rakyat Malaysia yang ingin bekerja di luar negara agar berhati-hati dengan tawaran kerja yang diberikan. Memahami kontrak yang dikemukakan dan memastikan undang-undang tempatan termasuk undang-undang buruh sedia ada dipatuhi sewajarnya. Ini penting bagi mengelakkan mereka daripada menjadi mangsa penipuan dan ditimpa masalah di kemudian hari. Beliau menasihatkan rakyat Malaysia yang ingin bekerja di luar negara untuk mendaftar terlebih dahulu di Pejabat Perwakilan Malaysia sebelum bertolak ke luar negara. Langkah itu dapat mengelakkan mereka berdepan masalah jika berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini. Kerajaan bersedia membantu usahawan kecil dan sederhana dalam menghadapi krisis ekonomi global yang mampu menjejaskan perniagaan mereka. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli berkata, kementeriannya menyediakan pelbagai bantuan dan usaha dalam menyediakan platform pemasaran agar usahawan dapat mengeksport barangan mereka ke luar negara. Apakah strategi khas ataupun strategi pembaharuan utama kementerian yang akan dilaksanakan untuk membantu usahawan-usahawan baik pun sederhana atau kecil mengelak daripada dilanda ekonomi krisis. Kerajaan bersedia untuk membantu usahawan-usahawan kecil khususnya dan sederhana ini untuk menangani isu-isu ini melalui penyediaan mereka di dalam keusahawanan yang sustainable, melalui bantuan-bantuan dari segi menyediakan platform-platform pemasaran contohnya.
membantu usahawan-usahawan kita bersedia dengan kemudahan-kemudahan supaya mereka boleh mengekspor barangan mereka. Ada disediakan di bawah program kementerian ini. Dan kita juga pergi ke seluruh negara untuk mengatur program-program seperti yang dibuat di satu daerah, satu industri. Begitu juga yang disediakan oleh kementerian lain, Kementerian Luar Bandar misalnya, membangunkan usahawan kecil. Jadi kita yakin dengan dana yang sedia ada ini, kita tidak akan terjejas untuk masa terdekat ini oleh sebarang perubahan di dalam ekonomi. Tambahnya, kementerian berusaha untuk meramaikan usahawan dengan menyediakan platform-platform keusahawanan yang lebih baik agar industri perusahaan kecil dan sederhana PKS dapat membantu ekonomi negara. Dengan itu, sekian saja laporan dari Parlimen. Saya Raja Farahani Amanda Raja Faisal. Kita kembali ke Sri Pentas. Baik, terima kasih Amanda. Langsung dari Parlimen, kita ke laporan seterusnya.